Di dalam sebuah hadis riwayat daripada Salim bin Abdullah bin Umar an abihi Abdullah bin Umar an Umar radhiyallahu anhum qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'tini al-'ata فأقول أعطه من هو أفقر إليه مني فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذه إذا جاءك من هذا المال شيء وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه فتموله فإن شئت كله وإن شئت فصدق به ومال فلا تتبعه نفسك قال سالم فكان عبد الله لا يسأل أحدا شيئا ولا يرد شيئا أعطيه atau kama qal muttafaqun alaih. Seorang yang bernama Salim bin Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Salim menceritakan, kata dia bapa dia Abdullah bin Umar menceritakan tentang neneknya iaitu Umar radhiyallahu anhu. Kata Umar, satu hari Nabi SAW telah memberikan kepada dia satu pemberian. Ini Sayyidina Umar Al-Khattab. Sayyidina Umar cerita. Dia kata satu hari Nabi SAW telah bagi dekat dia satu benda. Nabi bagi ke Sayyidina Umar satu benda. Sayyidina Umar Al-Khattab, apabila Nabi SAW bagi dekat dia benda tu, dia kata dekat Nabi. Dia kata, a'tihi man huwa afqaru ilaihi minni. Sayyidina Umar kata dekat Nabi, dia kata, ya Rasulullah, dia bagi ke orang lain lah. Bagi dekat orang yang lebih susah daripada aku. Sayyidina Umar bukan orang miskin. Sayyidina Umar ni orang menyaga, orang kaya. Tapi satu hari Nabi ada bagi satu benda ke dia. Bila Nabi bagi benda ke dia, dia kata dekat Nabi, dia kata, ya Rasulullah, tak sahlah bagi kat saya. Sebab saya rasa ada orang lain yang lebih memerlukan benda ni berbanding dengan saya. Begitu. Nabi SAW, bila Sayyidina Umar tolak pemberian dia, Nabi kata kat Sayyidina Umar, Nabi kata, khuzhu. Nabi kata, ambil. Nabi kata, "Idza ja'aka min hadzal mal syai'un wa anta ghairu musyrifin wala sa'il fakhudhhu fatamawwalhu." Nabi SAW kata dekat Sayyidina Umar, Nabi kata apabila orang buat mai satu harta bagi dekat kamu, sedangkan kamu tidak mengharapkan harta itu dan kamu tak minta harta tu, ambil dia. Nabi kata, fatamawwalhu, jadikan dia harta kamu. Bila Sayyidina Umar Al-Khattab, dia tolak apa hak Nabi nak bagi kat dia. Dia tolak dengan alasan, dia kata, saya, kalau lagu kita ni, kita kata, saya ada duit dah, bagi kat orang lain lah. Saya ingat ada orang lain lebih susah daripada saya. Nabi kata dekat dia, bila orang bagi, ambil. Nabi kata, selagi mana kamu tidak mengharapkan benda tu dan kamu tidak pernah meminta-minta benda tu, tiba-tiba orang main dengan hati yang senang, dengan hati yang besar nak bagi sesuatu dekat kamu, khuzhu. Nabi kata, ambil. Bila orang nak bagi, fatamawwalhu, jadikan pemberian orang itu harta kamu. Nabi kata, dah lepas dah jadi harta kamu, fa in syi'ta kulhu. Kalau kamu rasa kamu suka, makanlah. Kalau benda tu benda makan. Kalau duit, kamu gunalah duit tu buat belanja.
Wa in syi'ta tasaddaq bih. Dan kalau sekiranya kamu rasa kamu betul-betul tak perlu, maka kamu boleh guna hak orang bagi kat kamu tu bersedekah kepada orang lain. Wa mala fala tutbi'hu nafsak. Sebaliknya kata Nabi SAW, kalau tidak dengan cara itu, maksudnya harta tu bukan orang secara besar hati nak bagi kat kamu. Sebaliknya kamu cari benda tu, kamu nak benda tu, kamu usaha susah payah nak dapatkan benda tu, kamu sanggup buat apa juga demi kerana nak mendapatkan harta tu, membujuk lalu melentang patah, kamu nak benda yang kamu nak tu. Kalau macam tu, Nabi kata fala tutbi'hu nafsak, maka jangan ikut nafsu yang ada dalam diri kamu. Itu tak bagus, Nabi kata. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, dalam hadis ni Nabi nak bagi satu pengajaran dekat kita. Yang pertama, kalau sekiranya orang bagi apa-apa kat kita, terima. Kalau kita tolak, kita menyebabkan orang hak nak bagi itu kecil hati. Islam tak mau kita bagi orang kecil hati. Orang nak bagi apa-apa kat kita, terima. Walaupun hak dia nak bagi itu benda hak kita boleh dapat. Dia nak bagi kat kita pisang sesikat. Pisang kita pun boleh beli. Bila-bila masa kita boleh beli. Tapi dia besar hati. Dia nak bagi kat kita, terima. Nabi kata. Jangan tolak pemberian orang. Bila kamu tolak tu, kamu telah menyebabkan dia kecil hati. Bila dia bagi, terima. Nabi kata, dah kamu terima, dah benda tu jadi hak kamu. Fa in syi'ta, kalau kamu mau, kamu makan. Ataupun kalau kamu rasa kamu tak mau sungguh, terima, lepas tu pergi bagi kat siapa pula yang kamu berasa nak bagi. Jangan tolak pemberian orang. Sebaliknya, pengajaran yang kedua, Nabi SAW nak bagi tahu dekat kita, janganlah kita ni terlampau ikut nafsu, terlampau ikut hati. Sampai hak duk kat orang, sampai benda hak nak masuk dalam rengkung orang dah kita pergi duk rapat ambil lagi. Itu ikut nafsu, dia kata. Tamak halabah. Bukan orang nak bagi kat kita, kita nak benda tu dan kita guna 1000 cara untuk nak dapatkan benda yang kita nak tu. Maka perbuatan yang macam tu, Nabi kata fala tutbi'hu nafsak, jangan kamu ikut nafsu kamu yang sebegitu. Kata Salim yang meriwayatkan hadis ini, dia kata fakana Abdullah la yas'alu ahadan syai'an wa la yaruddu syai'an u'tiyah. Abdullah anak Sayyidina Umar Al-Khattab ini, selepas Sayyidina Umar cerita kat dia tentang hadis tadi, Abdullah anak Sayyidina Umar ni, dia dengar hadis daripada pak dia ni, fakana Abdullah la yas'alu ahadan syai'an. Lepas pada tu dia tak pernah minta dekat siapa pun. Dengan kerana dia dengar hadis pak dia cerita kat dia, kata Nabi ada bagi satu benda kat pak dia tolak, Nabi suruh ambil juga. Kemudian Nabi kata pula kat dia, kalau orang bagi dekat kamu, kamu kena ambil. Kalau sekiranya orang tak bagi, kamu pergi duk cuba nak ambil hak orang, hak tu tak boleh. Bila pak dia, Sayyidina Umar pesan kat dia benda ni, dia pegang pesan pak dia ni, dia pegang pesan Nabi yang Nabi bagi tahu kat pak dia ni, dia hit daripada dengar benda tu, la yas'alu ahadan syai'a. Tak pernah minta kat siapa pun. Tak pernah pergi minta tolong kat orang, tak pernah minta duit kat orang, tak pernah pergi minta makan kat orang, tak pernah. Dia tak pernah minta hak orang. Wala yaruddu syai'an u'tiyah. Dan kalau orang bagi kat dia, dia tak pernah tolak apa yang orang bagi kat dia. Hadis itu muttafaqun alaih. Sepakat semua ulama mengatakan itu hadis sahih. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Ini yang dikatakan ajaran Islam. Islam yang pertama, dia tak mau kita tamak. Yang kedua, Islam tak mau kita tunjuk besar diri sehingga menyebabkan kecil hati orang-orang yang nak berbuat baik dengan kita. Yang ketiga, Islam menganjurkan supaya orang Islam ni jauh daripada sifat suka meminta-minta. Sebaliknya, jadikan diri orang yang berusaha dengan kudrat, tulang tak kerat ya Allah Subhanahu wa ta'ala bagi ke dia. Dalam sebuah hadis lain, riwayat daripada Abi Abdillah Az-Zubair bin Al-Awwam radhiyallahu anhu. Kata dia, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la an ya'khudha ahadukum ahbulah thumma ya'ti al-jabal
fayatiya bihuzmatin min hatabin ala zahri fayabi'aha fayakuffa Allahu biha wajhah khairun lahu min an yas'ala an-nas a'tauhu aw mana'uhu atau kama qala, hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Zubair bin Awwam radhiyallahu anhu, seorang sahabat Nabi, dia meriwayatkan hadis ini. Kata dia, Nabi SAW ada bersabda. Nabi kata, kalaulah seseorang daripada kamu ambil beberapa utah tali, kemudian dengan tali itu kamu pergi cari kayu api, dan kamu balik ke rumah kamu dengan beberapa berkah kayu api yang ditanggung di atas belakang kamu. Fayabi'aha, kemudian kayu api itu kamu pergi jual di pasar-pasar tempat orang duk jual barang. Fayakuffallahu biha wajhah, Allah Subhanahu wa taala pasti akan memelihara air muka dia kerana perbuatannya itu. Khairul lahu min ayyas 'alan nas. Kerja hak tadi ni, kerja bawa tali masuk dalam hutan, cari kayu api, berkah kayu api buah atas belakang, buat balik mai ke rumah, buat pergi kedai jual, boleh hasil tak banyak mana. Kerja tu Nabi SAW kata khairun lahu min ayyas 'alan nas. Itu jauh lebih baik daripada kamu meminta-minta kepada manusia. A'tauhu aw mana'uhu. Soal orang bagi atau orang tak bagi itu soal lain. Nabi kata, soalnya kamu minta, jatuh maruah kamu. Hadis itu hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Daripada hadis ini dapat kita faham bahawa Islam mau kita orang Islam buat kerja. Islam mau kita orang Islam ni berusaha. Allah Subhanahu wa taala bagi kat kita riang, Allah bagi dekat kita kudrat, kekuatan dan sebagainya, guna benda hak Tuhan bagi ini demi untuk memelihara maruah dan kehormatan diri sendiri. Bahkan datang dalam beberapa buah hadis lain. Di antaranya riwayat Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Kata dia, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, kana Dawud alaihi salam la ya'kulu illa min 'amali yadayhi. Atau kama qala, rawahul Bukhari. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata adalah Nabi Daud alaihi salam. Dia tidak makan melainkan hasil kerja tangan dia sendiri. Tuan Nabi Daud, apa mukjizat dia? Nabi Daud seorang pandai besi. Allah bagi dekat dia mukjizat, dapat ke dia besi, dia boleh bentuk besi itu buat macam mana dia mahu. Dengan tangan dia, dia boleh picit besi keras ni, picit bagi jadi baju besi, buat bagi jadi parang, buat bagi jadi pisau, lembing, tombak, anak panah dan sebagainya. Allah bagi dekat dia mukjizat macam tu. Besi kalah dengan dia ni. Nabi Daud alaihi salam seumur hidup dia tidak makan hasil daripada ihsan orang. Sebaliknya Nabi Daud hanya makan hasil daripada kerja tangan dia sendiri. Nabi SAW sebut dalam sebuah hadis lain, juga riwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kata Nabi SAW, kana Zakaria alaihi salam najjara. Atau kama qala, hadis sahih riwayat Imam Muslim. Nabi SAW bersabda, Nabi kata adalah Nabi Zakaria alaihi salam, dia adalah seorang najjarah, tukang kayu. Nabi Zakaria adalah tukang kayu. Kerja-kerja yang macam ni, walaupun bagi sesetengah manusia nampak macam hina, tetapi di sisi Allah Subhanahu wa taala amat mulia sekali. Kerana ini kerja dilakukan dengan menggunakan tenaga yang Allah bagi ke dia, dan ini kerja dilakukan oleh para anbiya, para nabi-nabi sejak daripada nabi-nabi dulu sehinggalah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, mudah-mudahan kita dapat yang akibat daripada mukadimah yang kita baca tadi.